Majelis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Daud Haji Yusuf, Ahli Dewan Undangan Negeri N30 Bungawan, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majelis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majelis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Presiden Parti Datuk Seri Muhammad Safi Abdal yang hadir pada hari ini untuk melancarkan pelancaran jentera pilihan raya bagi P17 Naki Manis, yang berusaha Saudara Suzy Ungki, pengurusi penganjur, dan juga Naib Ketua Bahagian. Yang saya hormati Saudara Datuk Loreto Pendua, Setiausaha Agung Parti Warisan. Yang saya hormati Saudara Syahrin Syambun, Datuk Syahrin Syambun, Naib Presiden Parti Warisan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Karim Haji Bujang, mantan Ketua Bahagian. Terutama sekali juga terima kasih kepada tuan rumah Saudara Jafar Ismail, itu Setiausaha Bahagian kita yang baru. Kepada semua ahli jawatan kuasa bahagian yang hadir pada hari ini, dan kepada Datuk Ahmad Husin yang juga hadir, dan kepada semua penyokong-penyokong Parti Warisan. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberi dan bersama-sama dalam program kita pada hari ini. Dan kita juga bersyukur kerana pada pagi ini cuaca baik, alhamdulillah. Sebelum itu hujan, sentiasa hujan, dan pada hari ini nampaknya alhamdulillah cuaca kita baik. Dan yang pasti, dan kita pun telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya ini, dan siapa juga calon yang akan diumumkan nanti kita kena beri kerjasama. Yang penting itu adalah parti, bukannya calon. Saudara dan saudari harus ingat, pemimpin parti kita mesti bersatu padu, terutama sekali ahli-ahli parti. Kita jangan sekali-sekali apabila calon telah diumumkan dan kita mulai pudar. Kita tidak mau begitu. Kita mau bersatu padu untuk menghadapi. Saya yakin dan percaya bahawa Parlimen P176 Kimanis ini boleh kita tawan. InsyaAllah. Karena kita melihat akhir-akhir ini ramai sekali penyokong-penyokong dari pihak lawan itu sudah pun menghubungi kita untuk memberi kerjasama kepada Parti Warisan P176 Kimanis ini. Kita kena bersatu padu. InsyaAllah, saya yakin dan percaya atas kepimpinan Yang Berhormat Presiden Parti kita, kita akan boleh menjadi kerajaan. InsyaAllah. Karena inilah yang kita mahukan sebenarnya. Kita walaupun sudah 2 tahun jadi pembangkang, kita tahu. Dan ramai rakyat kita ini menunggu-nunggu sebenarnya pilihan raya ini. Ini sebenarnya sudah masanya, sudah tiba apabila Perdana Menteri mengumumkan Parlimen dibubar. Dan kita juga tunggu sebenarnya bila adun ini kena bubar. Dan kita sebenarnya sudah bersedia juga. Kita harus ingat bahawa P176 Kimanis ini sudah 3 kali menghadapi pilihan raya. Belum sampai 4 tahun pun. Kalau kali ini ganap 4 tahun, kita sudah 4 kali ini. Saya yakin dan percaya kita sudah mempunyai pengalaman yang luas menghadapi pilihan raya. Dan keyakinan ini atas sambutan dan sokongan rakyat kita, terutama sekali di akar umbi ini. Seperti mana yang kita tahu hari ini, apa yang kerajaan JRS buat 2 tahun sudah.
Kalau bandingkan apa yang kita buat selama 2 tahun. Jauh beza kan. Sekarang ini pun saya dimaklumkan mereka ini masih bergaduh mengenai dengan kawasan-kawasan yang mereka mau tandingi. Kita bayangkan ada beberapa parti yang ada di dalam itu. Kalau hanya kena kasih 2 kursi, 3 kursi. Lepas tu mereka mau lagi duduk di kawasan ini dan ini menjadi masalah bagi dia orang. Sekarang ini masih lagi mereka ini belum sepakat siapa yang ambil kursi di Parlimen Kimanis, siapa yang ambil kursi di Parlimen Papar dan juga Parlimen Pembinaan yang lain di negeri Sabah. Kita tahu bahawa kita ini baru 25 kursi, termasuk satu Labuan 26 kursi Parlimen. Sedangkan negeri Sabah ini merupakan negeri yang terbesar, Pak. Kalau kita bandingkan dengan negeri-negeri yang ada di Semenanjung. Pembentukan Malaysia 1963 itu menyatakan di sana bahawa kita adalah wilayah. Kalau dikira Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak ini merupakan negara, Pak, ataupun wilayah yang boleh, kalau dikira peruntukan sebenarnya sepatutnya dibagi 3. Tetapi baru-baru ini belanjawan diumumkan kita baru dapat 5.2 bilion berbanding dengan Semenanjung. Semenanjung belanjawan 325 bilion. Pembagi kita dapat 5.2 bilion, Sarawak dapat 4.8 bilion kalau saya tidak silap. Berapa saja, kan? Berarti kalau dikira 200 lebih bilion itu bagi dengan 11 negeri di Semenanjung, dia orang dapat berapa? Lebih kurang 28 bilion. Kita baru 5.2 bilion. Kita bayangkan ini kita kena tuntut nih. Sebab itulah apabila kerajaan warisan ini menang, dulu yang memperkenalkan MA 63 ini adalah kita. Warisan yang banyak menuntut di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Muhammad Syafiq Abdal. Beliau inilah yang banyak berusaha sebenarnya untuk menuntut hak Sabah supaya kita dapat 40% hasil negeri ini itu tidak termasuk petroleum. Kita minta petroleum 20%. Termasuk hasil perdagangan kita 40%. Kalau ini kita dapat, Sabah merupakan negeri yang paling kaya sebenarnya di Malaysia ini. Dan ini yang kita perjuangkan. Sebab itulah wakil-wakil rakyat kita, kalau kita dengar di Parlimen, Datuk Aziz, Munirah, Datuk Ahmad, dan banyak ramai lagi pemimpin-pemimpin warisan ini. Mereka inilah yang bersuara supaya hak Sabah ini dikembalikan. Parti lain mana ada? Dan baru apabila warisan ini menang, baru kita tahu bahawa kita sebenarnya kaya. Sabah kaya sebenarnya. Sumber kita semua ada. Hasil laut, hasil tanah, hasil udara kita ada. Semua kita ada. Tetapi kita tidak dapat apa-apa. Sebab itu kita tuntut. Kita bukannya anti Semenanjung, tidak. Kita tidak anti. Tapi kita mau hak kita dikembalikan, Pak. Hasil perdagangan kita semua lari ke Semenanjung. Ini yang kita kena ingat ini, saudara-saudara dan saudari sekalian, bahawa warisan ini merupakan parti tempatan yang memperjuangkan hak negeri Sabah. Kita mau ini. Kalau kita tengok di Facebook baru-baru ini, di Pitas, tanah orang kampung kena rompak. Tapi kita dulu di warisan kita bagi. Kerajaan punya tanah, siapa yang sudah duduk di sana, kita bagi. Kita ambil balik, bagi kepada rakyat kita. Ini yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Syafiq Abdal. Dia tidak pernah pun menjadi kerajaan ketua menteri ambil 1 inci pun tanah kita. Kita bayangkan begitu. Dia ada hak, dia ada kuasa. Balak. Kalau dia mau boleh. Tapi perjuangan kita bukan duit. Kita berjuang untuk rakyat. Ini yang kita kena ingat ini. Macam kami pun wakil-wakil rakyat ini kan, dari parti warisan ini memang banyak orang yang mau supaya kita ini lupat. Duit ditawarkan, pangkat jawatan ditawarkan. Tapi perjuangan kita bukan itu.
kita berjuang untuk rakyat. Parti Warisan berjuang untuk rakyat, bukan untuk mencari sesuatu. Ini yang kita kena ingatkan kepada rakyat kita, terutama sekali di bawah. Mereka inilah yang akan menentukan. Seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Safi, kita akan bekerja sama dengan rakyat. Ini yang terbaik bagi saya. Kita tidak mau bekerja sama dengan parti, tapi kita kena kerjasama dengan rakyat. Biar rakyat yang tentukan siapa yang dia mau. Ini yang kita tegaskan di sini, bahawa akan datang ini PRU ke-15 ini, sesiapa juga yang menjadi kerajaan, itu adalah pilihan rakyat. Kita kena bekerja sama. Sekarang ini, walaupun tawaran banyak, Presiden Parti pun kita kena tawarkan dulu, mau jadi timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi kerajaan yang lalu itu bukan dipilih oleh rakyat. Ia dipilih oleh pemimpin-pemimpin yang tamat kuasa. Yang maukan jawatan, itu saja yang dia mau. Pangkat jawatan. Tapi sampai sekarang ini kita lihat sudah. Kita lihat apa yang dia buat, apa yang kita buat selama kita jadi kerajaan 2 tahun. Rakyat kena bangkit. Kalau dulu Sabah ubah. Sekarang ini slogan kita Sabah bangkit. Untuk Sabah. Ini yang kita ingatkan. Walaupun kita tahu bahawa parti kita sudah pun mulai masuk ke Semenanjung. Matlamat kita bukan semata-mata kita lupakan Sabah. Tidak. Kita ada agenda kenapa kita masuk di Semenanjung. Tujuan kita adalah supaya kita itu kena ambil perhatian, Pak. Tindakan PKR dari Semenanjung boleh masuk, Bersatu boleh masuk ke Sabah. Lepas tu apalagi parti UMNO, Barisan Nasional boleh masuk ke Sabah. Kenapa kita parti yang lahir di Malaysia ini tidak boleh masuk ke Semenanjung? Nah, kita kena tahu ini. Kadang-kadang ada juga rakyat kita ini, dia bilang, kenapa ini Warisan masuk ke Semenanjung? Dulu Warisan cakap untuk Sabah. Memang kita tahu. Tapi kalau 25 kursi ini kita menang, kita tidak boleh buat apa-apa juga. Kena kita masuk ke Semenanjung. Kalau kita dapat pun 7 kursi di Semenanjung, ataupun beberapa sajalah. Kalau kita Sabah 25, Tambun Labuan 26, Sarawak 31, kita dapat Semenanjung lagi. Kita yang akan menjadi penentu siapa kerajaan. Dan siapa juga menjadi kerajaan, kita juga yang akan menentukan. Siapa akan menjadi Perdana Menteri, siapa akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini sebenarnya matlamat tujuan kita supaya apa yang kita cita-citakan itu akan dapat kita laksanakan. Tidak kan dia orang sudah masuk ke Sabah kan, kita tidak boleh masuk ke Semenanjung. Kita ini orang Malaysia juga. Kan? Nah, ini kita kena bagi tahu kepada rakyat kita, matlamat kita itulah. Kita mau hak Sabah itu dikembalikan lah. Hak Sabah dikembalikan. Kita kalau kita ingat bahawa kita merupakan 37% pengeluaran minyak terbesar di Malaysia. Nombor 1 di Malaysia. Tapi kita juga merupakan negeri yang termiskin di Malaysia. Pendapatan kita ada, hasil kita ada. Tetapi kenapa kita jadi negeri yang termiskin di Malaysia? Kita kena ingat itu. 59 tahun kita merdeka. Sekarang ini saya nampak bahawa rakyat di Sabah ini, terutama sekali di kawasan kita P176 Kimanis ini, dia tidak lagi melihat itu lambang. Dia melihat siapa calon yang boleh membawa perubahan di kawasan dia. Ini yang rakyat mahukan sekarang ni. Karena kita 59 tahun tu kita tengok jalan raya kita, infrastruktur kita, semua kita tertinggal. Kita jangan cerita pendidikan, jangan cerita kesihatan. Itu lagi teruk. Dan ini yang kita mahu sebenarnya. 55 tahun. Dulu kalau zaman dulu USNO ke berjaya dan sebagainya, dia tidak tengok tu calon, dia tengok tu lambang. Kan zaman
Datuk nenek kita dulu. Siapa juga calon, dia letakkan sana tetap menang. Yang penting itu lambang. Sedangkan calon itu tidak kerja. Ini kita kena ingatlah. Rakyat di kawasan P176 Kimanis ini, kita kena bersatu padu. Untuk memberi ruang kepada kita, insya-Allah, saya yakin dan percaya bahawa kita boleh tawan P176 Kimanis ini. Sekarang ini, dia orang bercerita ni. Saya balik-balik kena telefon. YB dia bilang, jangan kau bertanding di parlimen. Bagi ruang kami. Ini menunjukkan bahawa mereka ini gentar dengan kita. Saya hari-hari kena telefon. Sebab itu, saya minta maaf lah. Kadang-kadang saya gunakan kereta lain untuk ke mana. Karena kita kena jaga juga keselamatan kita. Dan saya jarang juga berada di kadang-kadang sekarang ini musim-musim beginilah. Karena kita punya matlamat itu. Kan dulu pun masa kita jadi kerajaan sebelum bubar itu banyak tawaran masuk. Ada yang simpan duit di sana juta-juta di depan saya. Tapi saya bilang minta maaf. Perjuangan saya adalah untuk rakyat. Bukan untuk ini. Saya kasihan juga dengan Presiden Parti. Saya tahu dia mau jaga wakil rakyat kita ni berapa ramai. Parlimen lagi. Mau jaga rakyat kita keseluruhan lagi. Kita tahu berapa sangsaranya kita. Jadi pembangkang 2 tahun ini. Saya melihat tu. Karena kesadaran itulah kita mau. Supaya akan datang ini kita kena berfikir. Rakyat kena berfikir untuk kita sama-sama memperjuangkan parti ini supaya akan datang ini kita boleh bentuk kerajaan. Ini yang kita mau. Faedahnya untuk kita, rakyat kita. Rakyat kita terlalu sekali di luar bandar inilah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Presiden Parti yang telah banyak membantu saya. Membantu saya dari segi apa saja. Kalau saya bercakap minta ini, dia tidak pernah pun komplain. Karena dia tahu perjuangan kita bukan untuk individu, tetapi untuk rakyat kita. Ini saya sebenarnya sayang dengan Presiden Parti kita ini. Selamat kita itulah tu. Karena dia ini merupakan tidak pernah marah kita. Dia tidak pernah marah, tidak pernah itu dan sebagainya. Inilah satu pemimpin yang kita nampak. Dia memperjuangkan hak kita, hak rakyat kita. Dia tidak mementingkan diri dia. Ini saya sudah nampak ni. Berapa banyak Presiden Parti yang sudah saya ikut. Tapi inilah Presiden Parti yang betul-betul mementingkan anak buah dari segi segala-galanya. Ini kita kena ingat. Sebab itu saya walaupun apapun berlaku, saya bilang nama Datuk Seri Presiden, saya tetap akan di belakang. Walaupun kita bergadai apapun, kita kena. Karena inilah sebenarnya pemimpin yang boleh kita tengahkan di atas. Dia boleh jadi Perdana Menteri. Boleh jadi apa saja. Pengalaman dia di pusat 35 tahun. Selama 2 tahun pun kamu sudah nampak. Apa yang Datuk Safi buat untuk Sabah. Tapi kebanyakan rakyat kita ni, kalau termasuk pimpinan atasan ini, dia hanya mementingkan diri dia. Dia bukan fikir rakyat, tidak ada. Dia mau jawatan, mau pangkat, mau isi dia punya kantung. Ini yang ada pada hari ini. Bukan kita kata ini tidak betul-betul. Kita pergi mana-mana saja. Sekarang ini jabatan kerajaan ini kita tengok. Orang-orang kerajaan ini mulai hari ini sedar apa yang warisan buat selama 2 tahun. Kita jadi kerajaan 2 tahun. Ada pegawai kerajaan kita sampai 3 kali dia naik pangkat 2 tahun. Kita bayangkan 3 kali tu.
pegawai kerajaan kita naik pangkat. Karena warisan. Karena kita ingin memperkasakan perkhidmatan awam ini. Mereka inilah tulang belakang kita sebenarnya. Untuk menjayakan kejayaan di negeri Sabah. Ini kita kena harus ingat. Itulah. Katakan awal tadi, saya sekali lagi tak terima kasih. Saya tidak mau butuh panjang kerana saya nampak cuaca yang berapa baik. Dengan ini saya sekali lagi memohon kepada semua penyokong-penyokong warisan ini kita kena bersedia. Dari sekarang sehinggalah 20 hari bulan kena umumkan bila penentuan calon dan bila mengundi. Kita kena kerja keras. Jadi keras kita sekarang dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua ni. Kita tidak kasih apa-apa ni. 1 sen pun kita kasih tambang dan sebagainya. Tapi gerangan inilah yang kita mau. Kepada ini. Perjuangan ini yang kita mau. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.